Bismillah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis merangkap imam solat maghrib kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepadanya menjemput saya kerana saya ganti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bilal Muazzin yang melaungkan azan menandakan masuknya waktu solat. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi masjid Kota Damansara, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, ahli jawatan kuasa yang terlibat secara formal ataupun tidak formal, secara langsung ataupun tidak langsung, yang saya kasihi dan saya hormati, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, profesor-profesor, asatizah, para habaib, para masyaikh, para alim ulama, haji-haji, hajah-hajah, bakal haji dan bakal hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita mulakan pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah, Ummul Kitab, yang di mana saat Allah menurunkan surah Al-Fatihah terketar-ketar lutut iblis kerana kehebatan surah ini. Jadi kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al ulama wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kalinya dan pertama-tamanya, marilah sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja kita beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, marilah kita sama-sama bacakan satu zikir yang Rasulullah ajar, yang di mana kata ulama zikir ini siapa yang membasahkan lisannya dengan zikir ini, insya-Allah inilah zikirnya akan membantunya dalam menjawab persoalan munkar dan nakir ketika di dalam kubur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita semua redha Allah sebagai Tuhan kita. Kita semua redha Islam sebagai jalan hidup kita. Kita semua redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul besar junjungan kita. Yang ketiganya, marilah sama-sama kita baca juga satu zikir yang di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisahnya, mudahlah saya cerita secara ringkas. Seorang wanita dia berzikir pagi, petang, siang, malam. Dan Rasulullah datang jumpa. Rasulullah kata, hal u'allimukum al-kalimah afdal min zikri. Nak kata, kamu nak tak aku ajarkan kepada kamu satu zikir, perkataan yang lebih hebat daripada zikir kamu pagi, petang, siang, malam. Maka sahabat kata, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada ma khalaqa baina dhalik. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada ma huwa khaliq. Atau kama qala. Kata Rasulullah, kamu zikir kat depan tu, tak kisahlah subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, di belakang kita meletakkan adada ma khalaqa fis sama. Maksudnya sebanyak bilangan yang kamu cipta di langit, sebanyak bilangan yang berada di bumi, sebanyak bilangan yang berada di antara langit dan bumi, dan sebanyak bilangan yang telah kamu ciptakan. Maka zikir itu kata Rasulullah lebih afdal dan lebih hebat. Kalau tiba-tiba tak dengar, tolong bagi tahu lah. Macam tadi mungkin tak berapa nak jelas ke. So saya tak berapa nak tahu, kurang alit. Okey. Jadi sebelum kita mula pengajian taklim kita, semua tuan-tuan dan puan-puan, saya panggil tuan-tuan dan puan-puan boleh tak? Mungkin ada yang datuk, berpangkat haji, ada profesor, datin, doktor dan sebagainya. Tapi saya panggil tuan-tuan dan puan-puan boleh? Saya minta kebenaran lah. Tuan-tuan dan puan-puan senang sikit, kerana cakap semua susah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula, semua kat sini apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, subhanallah. Adat orang Melayu, adat orang Melayu, dia suka tanya khabar. Bila jumpa aja, apa khabar? Sihat. Kalau tak ada modal ke apa khabar? Sihat. Gitulah, apa khabar. Sebenarnya zaman sekarang ni, kalau sakit mana datang masjid sebab Covid, betul kan? Masjid orang kata home quarantine lah, HSO dekat rumah. Tapi menjadi satu kebiasaan, ada orang Melayu dia akan tanya juga. Sebab sekarang yang tak sihat tak boleh datang masjid. Tapi yang sihat pun ada juga tak datang masjid. Itu biasa. Okey, tak ada apalah, maaflah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu cerita dan jangan kamu tanya kepada
saudara kamu 3 perkara. 3 benda ni tuan-tuan dan puan-puan elakkan untuk cerita dan elakkan untuk bertanya. Yang pertama, umur. Jangan bertanyakan tentang umur saudara kita ataupun cerita dan sebagainya. Yang kedua, harta. Jangan tanya tentang harta dan jangan cerita tentang harta kita. Jangan cerita kita ada berapa simpanan, kita ada berapa perbelanjaan, tak perlu cerita. Dan yang ketiga, keluarga. Keluarga pun seeloknya tidak perlu tanya. Sebab baru-baru ni keluar result SPM. Ada yang dapat 9A+. Orang sukalah orang nak tanya, anak hang dapat berapa? 9A+. Sukalah dia. Tapi kalau dia 9G, anak dia 9G, anak hang dapat berapa? Dia gelak je. Okey tak? InsyaAllah, alhamdulillah okey. Dia malu nak cakap. Sedangkan Rasulullah kata jangan tanya tentang keluarga. Dan Rasulullah kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wasailul arham, mengeratkan silaturahim. Tapi pertanyaan yang menyakitkan hati, pertanyaan yang mengecewakan jiwa, itu sebenarnya bukan mengeratkan silaturahim, itu sedang memutuskan silaturahim. Dan Rasulullah sebut, la yadkhulul jannatul qati'. Orang yang putus silaturahim ni tak akan masuk syurga, kata Rasulullah. Tak masuk syurga. Jawapan neraka lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sajalah untuk mukadimah permulaan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam ribu-ribu manusia yang berada di sini. Tadi saya nak datang sini, saya saja pusing 2 kali. Sekolah semua tu. Saya tengok satu kawasan yang ramai orang, ramai penduduk. Mungkin ada yang sekarang ada yang masalah penat ataupun masa bekerja dan sebagainya, saya faham. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam beribu-ribu manusia, tuan-tuan dan puan-puan antara manusia yang Allah pilih, bukan saja-saja. Nabi sebut idza marartum biriyadil jannah, bila mana kamu melintasi satu daripada taman-taman syurga, farta'u, kata Rasulullah, berhentilah, singgahlah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma huwa riyadul jannah? Kamu cakap taman-taman syurga ni apa Rasulullah? Kami tak boleh nak bayangkan. Syurga pun tak boleh bayangkan. Taman dia benda apa? Kata Rasulullah, taman syurga hilakuz zikr, satu halaqah yang menceritakan dan mengingatkan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis ilmu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan berada di taman-taman syurga. Kata ulama, siapa yang Allah menggerakkan kakinya ketika di dunia untuk hidup di dalam taman-taman syurga, bila mana berada di akhirat, hidupnya di dalam istana syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan antara manusia golongan yang Allah pilih, yang Allah, orang kata the chosen one lah, yang terpilih. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya saja nak cerita, sebab dalam satu hadis Arba'in An-Nawawiyah famous, dan hadis ni pun famous, yang di mana Rasulullah kata innamal a'malu binniyah, setiap amalan dimulakan dengan niat. Kata ahli sufi, al-amal qabla niyah miftahun musyrik. Setiap perbuatan yang tidak ada niat. Kenapa datang majlis ilmu? Saja bosan. Kenapa datang majlis ilmu? Kenapa datang masjid? Oh, sebab masjid sejuk. Sebab itu dia datang. Dia tak tahu sebab apa dia datang. Majlis ilmu pahala banyak, tapi dia tak tahu. Dia datang tak ada niat.
maka itu adalah kunci kepada kesyirikan. Jaga-jaga. Sebab itulah saya bagi tahu satu dua supaya dia teramat banyak sebenarnya. Ada Kitabul Ilmi, Imam Tirmizi susun. Banyak. Tapi saya nak bagi tahu supaya kita ada juga. Kenapa datang majlis ilmu? Sebab majlis ilmu ini taman syurga. Kita kena niat. Kenapa datang masjid? Sebab aku nak iktikaf dekat masjid. Tak niat iktikaf tak dapat pahala. Jadi kena ada niat. Sampaikan ahli sufi mengatakan an-niyah qabla al-amal miftahut ta'ah. Niat, dia berniat nak buat baik, belum buat baik. Niat nak pergi masjid, belum pergi masjid. Niat nak pergi majlis ilmu taman syurga, belum pergi taman syurga. Kata ahli sufi, itu adalah kunci kepada ketaatan. Subhanallah. Jadi serba sedikit saya bagi tahu tadi kerana saya mahukan agar tuan-tuan dan puan-puan menjadi manusia yang beruntung, kerana setiap perbuatan amal yang dilakukan disertai dengan niat. Bukan dia buat saja, tapi kena ada niat. InsyaAllah hari ini saya akan bacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu nafarin yazilluhumullahu tahta zilla arsy yawma dhilla illa zilluh. Kata Rasulullah, 3 golongan ni akan mendapat naungan di akhirat sewaktu tiada lagi naungan waktu tu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dengar 7 golongan. Betul. Tapi ada juga hadis Nabi sebut 3 golongan. Ada 3 golongan ni adalah golongan yang mendapat naungan Allah ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar, keperitan dia, manusia pertama yang dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi ulul azmi. Kemudian diikuti oleh para anbiya. Kemudian diikuti oleh para sahabat, para tabi'in. Kemudian diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Kita lah tu. Kita dibangkitkan. Tapi bilangan Nabi saja 124,000. Lama tu kita nak bangkit. Dah lah bangkit lama. Ada yang dibangkitkan muka dia dekat bawah, kaki dia dekat atas. Ada yang dibangkitkan na'udzubillah wal iyazubillah. Ada yang dibangkitkan lidah dia berada di bawah. Dia berdiri bukan guna muka, guna lidah. Lagi sakit. Kata sahabat, macam mana nak berdiri pakai lidah ya Rasulullah? Macam mana nak berdiri pakai muka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kamu berdiri guna apa? Kaki. Siapa yang berkehendak kamu berdiri guna kaki? Allah. Maka jawapan dia, Allah jugalah yang akan berkehendak sampaikan kamu berdiri menggunakan lidah, berdiri menggunakan muka. Ada yang dibangkitkan menjadi seekor binatang seperti kera, seperti khinzir. Ada dalam Daqaiqul Akhbar. Dan beruntungnya manusia, ada segelintir manusia, dia dibangkitkan dan dia pergi ke penghisaban, ke Arafah dengan menaiki haiwan. Menaiki haiwan tunggangan. Orang lain nak pergi lidah, jalan pakai lidah nak pergi mahsyar, nak pergi Arafah. Jalan pakai kaki nak pergi Arafah. Punya berpenat lelah. Tapi ada golongan dia menaiki haiwan tunggangan. Maka kata Rasulullah, haiwan tunggangan tersebut adalah haiwan korban yang dia lakukan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang mampu untuk lakukan korban, silakan. InsyaAllah korban tersebut menjadi haiwan tunggangan, kenderaan untuk kita pergi ke Arafah, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Tapi yang tidak berkemampuan jangan. Yang berkemampuan sahaja. Kerana korban hukum dia adalah sunnat muakkad ataupun sunnat kifayah sahaja. Janganlah kita melakukan sunat meninggalkan yang wajib. Kita tak makan sebab korban. Imam Syafi'i memakruhkan korban tersebut. Dan di padang mahsyar kata Rasulullah, 3 golongan ini mendapat naungan, mendapat payung, mendapat perlindungan. 3 golongan ini. Yang pertama kata Rasulullah, al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang berwudu di waktu sejuk. Orang semua tak nak ambil air semayang, orang semua nak tidur. Tapi manusia ni, dia ambil air sembahyang sewaktu semua orang sedang tidur. Bila tu? Bila tu agak-agak? Waktu tahajud. Waktu tahajud. Itulah kata Rasulullah, siapa yang bangun bertahajud, bukan bangun saja, bangun ambil air sembahyang, maka dia mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala ketika tiada naungan. Ambil air sembahyang ketika orang semua tidur. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi nanti. Cara dia kunci jam. Ustaz, saya dah 70 tahun Ustaz, nak bangun tapi tak pernah bangun. Rasa nak bangun pukul 5 pagi, buka mata je pukul 6-5 pagi. Ada jugalah pukul 5, tapi ada 6 kat depan. 6-5 pagi. Nak bangun pukul 4 pagi, tak dapat juga. Bangun pukul 6 ke atas, azan subuh baru bangun. Saya tak boleh Ustaz. Cara dia kunci jam. Kunci jam. Sebab itulah saya cakap awal tadi, bila mana kita niat tapi kita tak buat, Allah bagi kita pahala. Kunci ketaatan. Dia kunci jam tapi dia tak bangun, maka Allah dah tulis pahala dia berqiyamul lail pada malam tersebut. Sebab ada niat nak qiyamul lail. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kunci jam. Handset ada, saya yakin ada handset. Kunci jam. Walaupun kita sedar bukan kunci pukul 5, kita sedar 5.30, tak ada masalah. Tapi kita ada usaha untuk bangun berqiyamul lail. Dan bila mana dia bangun pada waktu pagi, dalam satu hadis lain Rasulullah kata, siapa yang bangun waktu pagi, ni saya bagi bonus, add on sajalah. Tadi kata ambil air sembahyang, khalas, settle. Dan yang kedua kata Rasulullah, bukan golongan yang kedua, say add on, bila ambil air sembahyang buat satu benda lagi. Kata Rasulullah, siapa yang bangun tidur di awal pagi, dia berniat nak memudahkan urusan orang, kemudian dia memudahkan urusan orang. Dia niat nak tolong orang, kemudian dia tolong orang. Seperti puan-puan yang di belakang, dia bangun pukul 5 pagi, dia niat nak tolong suami, nak masak untuk suami, nak bagi suami makan. Kemudian dia bukan niat sahaja, tapi dia masak untuk suami. Betul? Angguk je lah. Betul kan sajalah. Kata Rasulullah, orang ini mendapat pahala haji mabrur. Subhanallah. Haji mabrur tuan-tuan. Kita bayar 50,000. Tahun ni kalau tak ada subsidi 30,000. Tiba-tiba dekat sana kita ada melakukan kesilapan. Kita tak jaga kebersihan. Punya tawaf rupa-rupanya kita bawa najis. Tawaf tak sah. Haji ditolak. Haji tak diterima.
habis 30,000, haji, pahala haji tak ada. Tapi bayangkan si isteri yang bangun tidur niat nak tolong suami, lepas ambil air sembahyang, dia solat sunat tahajud, dia pun masak untuk suami dia, gosok baju untuk suami dia, dia sediakan sarapan dan sebagainya untuk suami dan anak dia. Sebenarnya itulah perempuan kena tahu pahala dia seperti haji mabrur. Subhanallah, hebat, senang dapat pahala haji mabrur. Tapi ramai yang tak tahu, rugilah. Dah 70 tahun tolong suami masak, bukan tolong suami, sediakan makanan untuk suami, tapi tak tahu pasal ni. 70 tahun amalan tersebut hanya memudahkan urusan suami, tak ada pahala lain. Tapi malam ni dah tahu, esok pagi buat, esok pagi insya-Allah dapat pahala hajinya mabrur. Subhanallah. Hak laki pula cakap, untunglah perempuan. Laki tak ada ke? Laki nak juga kata haji kan. Laki pun ada. Rasulullah kata, siapa yang bangun niat dan mudahkan urusan orang. Apa salahnya kalau tuan-tuan bangun, kita bangun niat nak tolong isteri dan mudahkan urusan isteri. Isteri tengah masak, kita pun datang angkat pinggan. Isteri tengah masak, kita pun datang tolong basuh periuk. Tolong mudahkan isteri. Bangun tidur, niat dan mudahkan. Laki dan isteri, insya-Allah rumah itu rumah yang diganjari pahala hajinya mabrur. Subhanallah. Rasulullah kata haji mabrur sebab ada haji yang ditolak. Banyak haji yang ditolak. Maka adanya haji yang mabrur, kita laksanakanlah perkara tersebut. Jadi itu add-on sahaja. Sebab yang pertama kata Rasulullah, yang mengambil air sembahyang pada waktu sejuk, orang semua tengah tidur, dia bangun 5 pagi, dia ambil air sembahyang, dia buat semua tu. Orang tengah tidur tak dapat pahala apa. Dia pukul 4, 5 pagi sedang mengutik pahala, mengumpul pahala haji, mengumpul naungan yang akan Allah beri ketika di padang mahsyar. Subhanallah, mudahnya tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, wal mashi ilal masajid fi zulum, orang yang berjalan kaki ke masjid dalam keadaan gelap. Bukan maksud berjalan kaki ni zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah memang jalan kaki, sahabat jalan kaki. Abdullah ibni Maktum nak azan subuh jalan kaki. Mana nak ada kereta, mana nak ada motor tu. Berjalan kaki. Tapi sekarang ini kita berkenderaan lah, naik motor dikiaskan dengan naik kereta dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, berjalan pergi ke masjid untuk solat, bukan untuk mencuri. Pukul 5 pagi pergi masjid, bagusnya rupa-rupanya tabung masjid. Bukan. Pergi ke masjid untuk solat ketika gelap. Rasulullah kata dalam gelap. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelap ini 2 waktu, iaitu waktu subuh dan waktu isyak. Sebab apa? Kerana itulah Rasulullah sebut dalam hadis, perbezaan di antara orang mukmin dan orang munafik adalah solatnya pada waktu subuh dan isyak. Kerana zaman Rasulullah tak ada lampu jalan, tak ada lampu ni lah, oren ke putih ke, tak ada. Jadi zaman Rasulullah, orang yang solat bila waktu isyak dan waktu subuh, dia tak tahu siapa kat belakang dia. Orang yang solat, dia tak tahu siapa dekat sebelah dia, sebab gelap. Dia hanya tahu Rasulullah sebab dengar suara. Sebab subuh dan isyak gelap.
Kerana itulah tanda orang munafik adalah solat subuh dengan isyak dia. Zuhur, asar, maghrib, orang nampak. Orang munafik pun datanglah. Abdullah bin Ubay datang. Bila mana isyak dan subuh, dia orang tak datang, duduk rumah. Sebab tak kantai. Tapi jangan tuan-tuan buat. Jadi kata Rasulullah, yang mendapat naungan orang yang datang subuh dan datang isyak berjemaah di masjid. Apa kelebihan jemaah subuh dengan isyak? Sekejap lagi kita nak solat isyak berjemaah. Kelebihan dia, fadilat dia, kata Rasulullah, ni hadis Nabi juga. Nabi SAW bersabda, siapa yang solat isyak berjemaah sampai imam habis, maka Allah akan memberi pahala seperti dia mendirikan separuh malam. Kita solat isyak berjemaah, saat lagi tunggu baca doa, kita balik, kita tidur dekat rumah, pukul 12 tengah malam tengah tidur, Allah suruh malaikat tulis pahala seperti kita sedang berqiyamul lail. Sebab solat isyak berjemaah. Dan solat subuh, tadi isyak separuh, subuh berjemaah tambah lagi separuh. Bayangkan, subuh dan isyak kita berjemaah, sepanjang kita tidur malam tadi, Allah sedang menulis pahala seperti kita sedang berqiyamul lail. Subhanallah tuan-tuan. Senang je. Subuh jemaah, isyak jemaah, pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tapi itulah, kita tak tahu rugi. Bila kita tahu, kita buat, kita niat, baru dapat pahala. Tak niat, tak dapat pahala. Dan yang seterusnya boleh cakap, aku berjalan ke masjid dalam keadaan gelap supaya Allah memberi naungan ketika di alam akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika panas, adanya lemas, adanya air peluhnya sampai ke hidung. Aku mendapat naungan kerana jalan ke masjid pada subuh dan isyak. Subhanallah. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah, wa mut'imul ja'i', memberi makan orang yang sedang kelaparan. Mudah cakap sedekah, tapi sedekahnya hebat adalah memberi makan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun islamu khair, apakah ciri Islam yang baik? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, kalau Nabi hidup kita tanya Nabi, ya Allah Nabi, apa ciri-ciri Islam yang baik? Nabi sebut tut'imut ta'am, memberi makan, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Rasulullah, memberi makan kepada orang yang kamu kenal. Oh, kenal memanglah kita bagi makan. Dan orang yang belum kamu kenal. Rasulullah tak kata yang kamu tak kenal, Rasulullah kata belum kenal. Kenapa? Kita bagi dia makan, kita tak tanya pun nama dia, kita tak minta pun business card dekat dia, kita tak tanya pun ambil nombor dia, tak. Tapi kata Rasulullah belum kenal, kerana bila kita bantu dia atas dunia, percayalah, dialah di antara manusia yang akan bantu kita ketika di akhirat. Dialah di antara manusia Allah nak azab kita, ya Allah, dia pernah bagi aku makan, masukkan dia ke dalam syurga. Ketika mana nak azab, Allah nak lempar ke dalam neraka, ya Allah, si fulan tersebut pernah bagi aku makan saat aku lapar, maka masukkanlah dia ke dalam syurga. Itulah kata Rasulullah, wa mut'imil ja'i', memberi makan orang yang sedang kelaparan. Tapi nak memberi makan ni, ustaz, nak bagi makan ni mesti ada duit, mesti ada harta.
Kalau kita tak ada harta, macam mana kita nak bagi makan orang? Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Allah kata dalam Quran, wahai manusia, kejarlah kekayaan atas muka bumi. Kalau dengar ustaz bila dengar tazkirah je, balik-balik tu tak nak kerja. Kenapa abang tak nak kerja? Ini semua dunia. Ini semua dunia, tak nak. Aku nak hidup dengan akhirat je. Aku nak. Tak. Salah tu. Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Carilah, Allah kata, cari harta atas muka bumi. Jadi orang kaya atas muka bumi. Allah sendiri sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada, janganlah fikir, oh aku duduk kerja dunia. Tak. Betul lah kalau kita kejar kekayaan, tak salah. Tapi Allah kata, Allah sebut di ayat tersebut, Allah kata sambung, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa jadikan kekayaan yang kamu dapat tu, kekayaan yang kamu cari itu sebagai bekalan di akhirat. Sebab apa? Okey, saya bagi tahu tu benda Saya nak tanya dululah tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin ke kaya? Agak-agak miskin ke kaya Rasulullah? Miskin. Okey. Ada yang jawab lagi? Tak ada jawab kaya. Tak ada. Kata Abdullah ibn Mubarak, mujahidin Islam, orang yang intelek dalam Islam. Kata Abdullah ibn Mubarak, sesiapa yang mengatakan Rasulullah itu miskin, dengar baik-baik. Sesiapa yang mengatakan Rasulullah itu miskin, itu adalah kunci kesyirikan. Sebab Rasulullah bukan orang miskin. Rasulullah kaya, tapi Rasulullah yang nak hidup macam orang miskin. Rasulullah pernah mendapat kambing di antara dua bukit. Dalam hadis sahih, ada gubernur datang jumpa Muhammad, aku bagi kamu kambing di antara dua bukit. Agak-agak berapa ratus, berapa ribu kambing tu. Tiba-tiba penduduk Madinah yang tak kenal Nabi Muhammad nampak, dia kata, "Ui, beruntung engkau." Orang Madinah ni cakap, dia tak kenal, dia kata, "Beruntung engkau dapat kambing banyak Maka Rasulullah tanya, kata, "Anta tuhib, kamu suka ke dekat kambing ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, siapa tak suka dapat kambing banyak? Dapat harta kan, dapat 1,000,000, siapa tak suka?" Maka Rasulullah kata, "Ambillah semua." Kaya Rasulullah, tapi Rasulullah nak hidup macam orang miskin. Rasulullah pernah dapat emas, segunung emas daripada mimbar Nabi ke bilik Nabi. Sepanjang Raudhah tu ada satu bukit emas. Dan waktu Rasulullah solat, para sahabat di belakang Rasulullah tak adanya khusyuk. Sebab solat ke depan emas, kita pun tak khusyuk. Kita solat tiba ke depan penuh emas. Lepas tu Rasul kali belakang, Rasul kata, "Kamu semua suka emas ni?" "Sukalah Nabi." "Kalau suka, ambil," kata Rasulullah. Tak pernah satu emas pun Rasul ambil. Maka Rasulullah sebenarnya kaya, tapi Rasul nak hidup macam orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq kaya, ada lebih daripada 10 dusun. Dan Bani Hashim merupakan orang cakap keturunan kaya, keturunan raja, orang cakap sultan. Memang kaya, dia dapat allowance dan sebagainya. Sayyidina Umar Al-Khattab kaya. Kekayaan Sayyidina Umar, gubernur zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia kaya tapi dia zuhud. Dia zuhud. Tiba ada seorang gubernur ni, dia nak pergi satu bandar, dia naik seekor unta merah.
Unta merah ni unta mahal, macam dia naik kereta Volkswagen. Maka Saidina Umar tanya, kenapa kamu naik untanya mahal? Ini adalah dunia. Dia kata apa? Dia kata kerana aku nak menarik kepercayaan rakyat tersebut. Kalau kita duduk selekeh je, kalau saya datang sini pakai t-shirt je, saya nak bagi ceramah pun orang gelak. Betul tak betul dia tu pakai singlet je kan. Datang-datang pakai singlet je. Tak, saya kena pakai pakaian yang kemas, yang sempurna. Samalah macam tu. Kerana itulah kekayaan Saidina Umar, Saidina Osman. Kayanya Saidina Osman membeli satu kebun, satu dusun kurma. Saidina Osman sedekahkan kepada Madinah. Sampai sekarang kebun kurma yang berada di Madinah masih lagi ada nama Saidina Uthman ibn Affan. 1400 tahun telah ditanam di Baqi', tapi pahalanya masih lagi berjalan kerana kaya dan bersedekah. Mencari kekayaan, tetapi dia menjadikan kekayaan tersebut bekalan untuk akhirat. Dia beli 10 tanah, dia berikan 8 tanah untuk umat Islam. Dia ada 100. Saidina Osman waktu tu ada 70 ekor kuda perang. Rasulullah kata aku nak 100. Maka Saidina Osman pun menggunakan harta dia menggadaikan 70 kuda tersebut, dia tambah lagi 30 bagi cukup 100. Kekayaan, kaya. Jadi tak salah tuan-tuan, puan-puan, cari kekayaan tak salah. Yang salah meletakkan kekayaan di dalam hati, itu yang salah. Meletakkan dunia adalah hati, itu yang salah. Kejar, tak ada masalah, kejar harta, tapi jangan lupa jadikan harta tersebut bekalan untuk akhirat. Itu sebenarnya. Dan terakhir sebelum saya berhenti, satu kisah seorang guru. Dia ada anak murid. Guru ni duduk kat satu pondok, dan dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia pergi mancing, dapat ikan, balik goreng makan. Mancing tak dapat ikan, balik puasa. Satu hari anak murid dia nak pergi bandar. Dia kata dekat anak murid dia, kirim salam dekat kawan dia. Bila anak murid dia pergi dekat bandar, jumpa kawan tok guru dia. Tapi peliknya, kawan tok guru dia duduk dekat rumah banglo. Guru dia duduk dekat pondok usang, kawan tok guru dia duduk dekat rumah banglo. Dia pun jumpa, dia pun kirim salam. Dan kawan tok guru dia pun cakap, kirim salam balik dekat guru awak, dan pesan dekat dia, sudahlah mengejar dunia. Anak murid ni dia jadi pelik. Siapa yang kejar dunia? Guru aku duduk pondok usang, kamu duduk rumah banglo, tapi kamu cakap sudah. InsyaAllah ni story last dan saya akan berhenti insyaAllah. Dia kata guru tersebut, dan dia pun balik, dia cakap dekat guru dia, kawan-kawan dia pesan, saya habiskan ni dan kelas terus. Dia pun balik, dia cerita dekat guru dia, dia kata kawan guru cakap sudahlah mengejar dunia. Guru dia menangis. Kenapa guru dia menangis? Kerana guru dia kata, yes, aku yang kejar dunia, dia tak. Sebab apa? Bila aku mancing, aku tak ingat Allah. Aku ingat pancing aku dapat ikan, tak dapat ikan aku merungut kepada Allah. Sedangkan kawan aku tidak pernah merungut kepada Allah. Allah bagi dia rezeki sampai dia kaya, tapi dia tak letak kekayaan dalam hati dia. Ada kisah Imam Ibn Shazili, tapi tak sempat saya cerita. Jadi cukup setakat itu sahaja.
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf silap, saya minta maaf kasar bahasa, saya minta maaf kerana ambil masa. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.